Hai, selamat datang ke channel Cikgu Epon. Cara mudah untuk memahami dan mempelajari bahasa Melayu. Selamat belajar. Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar? Berjumpa kita sekali lagi dalam Cikgu Epon. Baik. Apakah yang kita akan bincangkan hari ini? Okey, kita lihat. Okey. Baik murid-murid. Hari ini kita akan membincangkan tentang pembinaan Hari ini cikgu akan fokuskan pada tajuk tentang bagaimana untuk kita membentuk dan menghasilkan isi-isi karangan. Bermula daripada rangka sehinggalah menghasilkan perenggan. Tanpa melengahkan masa lagi, cikgu akan memberi penerangan tentang pembelajaran hari ini terus berdasarkan soalan. Okey, baik. Di sini cikgu ada satu soalan. Okey, mari kita lihat. Apakah soalannya? Baik, soalannya berbunyi begini ya. Setiap manusia pasti mempunyai nyatakan hobi kamu serta faedah-faedah melakukan hobi tersebut. Okey. Di sini murid-murid seperti biasa dalam soalan untuk menulis karangan biasanya baris ayat. Baris ayat yang di atas itu menerangkan secara umum tentang apa itu hobi. Yang kedua itulah isi-isi yang kamu perlu tulis tentang tajuk karangan tersebut. Di sini isi-isi ataupun kehendak karangan tersebut ialah faedah-faedah melakukan hobi tersebut. Maksudnya hobi kamu ya. Okey, mari kita teruskan. Murid kena fikir-fikirkan ya. Okey, murid-murid. Berdasarkan kepada soalan tadi, mari kita bina rangkanya. Mula-mula apa kita perlu buat? Okay. Murid tulis dulu tajuk. Tajuknya ialah hobi saya. Baik. Daripada tajuk itu tadi, murid bina 4 perenggan. Kenapa cikgu buat 4 perenggan? Sebab cikgu fokus pada sekolah rendah. Sekolah rendah biasanya murid-murid perlu menghasilkan 6 perenggan. Iaitu perenggan pertama pendahuluan, perenggan kedua isi 1, perenggan ketiga isi 2, isi 3, perenggan kelima isi 4. Tetapi hari ini cikgu fokus bagaimana untuk menghasilkan isi karangan sahaja. Baik. Untuk isi karangan yang pertama, kaedahnya murid-murid, murid perlu menghasilkan idea utama dahulu. Ya, hasilkan idea utama. Maksudnya idea utama ini murid-murid sebenarnya ialah isi-isi penting dalam karangan murid-murid. Jadi, untuk itu murid perlu hasilkan isi idea utama dahulu untuk setiap perenggan. Ya. Okey, tengok perenggan yang kedua. Idea utamanya tambah ilmu. Idea utamanya isi masa lapang. Perenggan keempat, idea utamanya ialah idea. Seperti pembelajaran yang lalu, cikgu dah terangkan. Ketika murid ke idea utama perlu diiringi samping idea samping. Itu untuk satu perenggan. Okay, tetapi sekarang hari ini kita nak bina 4 perenggan. Jika 4 perenggan murid-murid, murid hasilkan dahulu idea utama untuk setiap perenggan. Mengapa? Tujuannya supaya kita tidak akan mengulang isi yang sama. Itu tujuan utamanya. Okey? Baik. Sebenarnya murid-murid sambil murid menghasilkan idea utama, murid perlu membayangkan. Murid perlu mengimajinasikan apakah yang murid akan tulis. Okey ya. Baik, daripada idea utama tadi, untuk satu, isi sampingannya ialah isi sampingan satunya lancar membaca, isi sampingan 2 faham isi kandungan. Manakala untuk isi karangan 2, idea utama tambah ilmu, isi sampingan 1 ensiklopedia, isi sampingan 2 haiwan dan tumbuhan.
Untuk isi karangan 3, idea utama isi masa lapang. Idea sampingan 1, tidak buang masa. Isi sampingan aktiviti berfaedah. Begitu juga untuk isi karangan yang keempat, idea utama idea. Isi sampingan 1, sumbang idea. Dan isi sampingan 2, bertukar pendapat. Okay. Cikgu imbas kembali pembelajaran yang lalu. Apa fungsi idea utama, isi 1 dan isi sampingan 2? Baik. Idea utama menerangkan tentang perenggan secara umum. Isi sampingan 1 menerangkan tentang idea utama, manakala isi sampingan 2 pula menerangkan tentang isi sampingan 1. Jika murid ingin lebih jelas, murid boleh lihat pada video cikgu yang lalu. Okey. Siap dah rangka kita murid? Mudah saja kan nak hasilkan? Baik. Kita lihat apakah hasil ataupun ayat topik dan ayat huraian yang dapat kita hasilkan. Mari kita lihat. Untuk isi karangan yang pertama, ayat topiknya hobi saya adalah membaca. Saya memulakan hobi ini setelah lancar membaca. Ayat huraian 2, saya minat membaca apabila dapat memahami bahan bacaan. Okey. Isi karangan yang kedua, ayat topiknya membaca dapat menambah ilmu. Ayat huraian pertama, antara bahan bacaan yang saya minati ialah ensiklopedia. Ayat huraian yang kedua, saya dapat mempelajari tentang kehidupan haiwan dan isi karangan yang ketiga, ayat topiknya hobi saya ini juga dapat mengisi masa lapang saya. Ayat huraian yang pertama, masa lapang saya tidak terbuang begitu sahaja. Ayat huraian yang kedua, aktiviti membaca ini merupakan aktiviti yang sangat berfaedah. Okay. Baik, kita teruskan. Isi karangan yang keempat. Ayat topiknya membaca juga menambahkan ilmu kepada saya. Ayat huraian pertama, ketika perbincangan di sekolah, saya dapat menyumbangkan idea berdasarkan pembacaan saya. Dan ayat huraian yang kedua, saya dan kawan-kawan sering bertukar idea dan pandangan berdasarkan maklumat yang tahu. Murid nampak ya, jelas ya di situ. Dari murid dapat rangka karangan. Seterusnya, murid dapat menghasilkan perenggan. Okay, baik murid-murid, mari kita lihat apakah hasilnya. Mula-mula, tajuk karangan kita di tengah-tengah. Jangan lupa gariskan ya. Okay. Ini ialah perenggan, ini ialah isi karangan kita yang pertama. Seterusnya, isi karangan kita yang kedua. Semua ini murid-murid ialah daripada ayat topik dan ayat huraian yang kita hasilkan tadi, kita tulis dalam bentuk perenggan. Isi karangan kita yang ketiga. Isi karangan kita yang keempat. Inilah dia murid-murid. Hasil daripada rangka karangan yang telah kita bina tadi. Daripada situ, kita telah berjaya menghasilkan sebuah karangan tentang isi sahaja. Ya. Baik. Kita teruskan. Baik murid-murid. Berdasarkan pemahaman murid tadi, pada pandangan cikgu, eloklah kita buat sedikit latihannya. Baik, di sini cikgu ada sediakan satu soalan, iaitu keluarga ialah orang yang paling rapat dengan kita. Bina karangan dan tulis perenggan tentang keluarga saya. Hari ini, cikgu mahu murid bina perenggan, bina rangka karangan tentang keluarga murid-murid. Hasilkan 4 perenggan murid-murid. Mudah ya. Perenggan pertama tentang ayah. Perenggan kedua tentang ibu. Perenggan ketiga tentang kakak.
perenggan keluarga tentang abang dan sebagainya. Terpulang kepada murid. Nak cerita tentang datuk dan nenek pun boleh. Tapi pastikan perenggan murid itu cuma 4 sahaja. Dan susun idea utama itu sebaik-baiknya. Jangan kakak atas, lepas tu ibu, lepas tu susun sebaik-baik. Ikut hierarki dalam keluarga. Jadikan cerita murid-murid itu menarik. Boleh ya? Baik, murid-murid. Ada pepatah mengatakan Allah bisa tegal biasa. Maksudnya, daripada susah, lama-lama jadi mudah. Sebab dah biasa melakukannya. Dan tiada sesuatu pun perkara yang mudah akan hadir ke dalam hidup kita. Semuanya kita mesti kita lalui dengan cara berusaha. Begitu juga dengan pepatah usaha tangga kejayaan. Jadi murid-murid, cikgu harap murid teruskan belajar. Jangan putus asa. Cuba gunakan kaedah yang cikgu ajar ini untuk murid menghasilkan isi-isi karangan yang lebih baik di masa-masa akan datang. Untuk itu, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada kali ini. Jumpa lagi. Bye.